Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ustazah Ummu Saleh dalam pelajaran ibadah tahun 3, tajuk Tayammum. Tajuk Tayammum. Rujukan buku teks Kafa bidang ibadah tahun 3, muka surat 1 hingga 9. Ini adalah contoh halaman 1, buku teks ibadah Kafa tahun 3. Baiklah, mari kita ketahui apakah objektif pembelajaran pada kali ini. Yang pertama, kamu boleh menyebut pengertian tayamum. Kedua, boleh menyatakan rukun tayamum. Dan yang ketiga, boleh menyenaraikan syarat-syarat tayamum. Baiklah, mari kita mulakan. Perhatikan gambar. Jika sakit dalam keadaan begini, tangan kamu berbalut kerana luka, dan contohnya melecur kena air. Bagaimanakah hendak berwuduk? Kalau wuduk terkena air, kamu akan bertambah sakit ataupun bertambah teruk. Jadi bagaimana cara nak berwuduk? Ustaz jawab, Alhamdulillah, jangan risau. Kita boleh gantikan dengan bertayamum. Ini contoh tayamum. Kita tak guna air, sebaliknya kita gunakan debu tanah yang suci. Debu tanah yang suci. Apakah arti tayamum? Tayamum ialah dari segi bahasa bermaksud sengaja ataupun tujuan. Dalam bahasa Arab disebut al-qasdu. Al-qasdu yang bermaksud tujuan. Dari segi istilah pula, tayamum ialah menyapu debu tanah yang suci ke muka dan kedua-dua belah tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Kita ulang semula. Tayamum dari segi istilah ialah menyapu debu tanah yang suci ke muka dan kedua-dua belah tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Baiklah. Apakah tujuan tayamum? Tayamum merupakan pengganti untuk kita berwuduk, pengganti untuk kita mandi wajib sebab terhalang menggunakan air ketika itu. Dalil nakli tentang tayamum. Ini merupakan ayat Al-Quran. Sebahagian daripada ayat 6 surah Al-Ma'idah. Saya baca, kamu boleh ikut ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadan minkum minal ghaid أو جاء أحدا منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Ma'idah, sebahagian daripada ayat 6 yang bermaksud, dan jika kamu sakit, tidak boleh terkena air, atau dalam musafir, atau salah seorang daripada kamu datang dari tempat buang air, atau kamu sentuh perempuan, sedangkan kamu tidak memperoleh air untuk berwuduk dan mandi, maka hendaklah kamu bertayamum dengan debu tanah yang bersih, iaitu sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan debu tanah itu. Sadaqallahul Azim. Apakah hukum tayamum? Hukumnya asal adalah rukhsah dan dia akan jadi wajib ketika mana? Ketika ketiadaan air. Ada air ataupun tiada air langsung.
ada air dalam keadaan terhad airnya untuk kegunaan harian, untuk makan, minum, untuk ternakan, tak cukup untuk dibazirkan untuk tujuan-tujuan lain, maka ketika itu wajib kita bertayamum. Ataupun bagi orang yang tidak boleh menggunakan air dengan sebab uzur, ada keuzuran, ada sebab-sebab dia terhalang menggunakan air. Contohnya tadi sakit, kalau kena air bertambah teruk. Okey, baiklah, sekarang kita belajar pula apakah rukun tayamum. Okey, rukun tayamum ada 4. Ada 4. Yang pertama, niat. Rukun yang kedua, menyapu debu tanah ke muka. Rukun yang ketiga, menyapu debu tanah kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Menyapu debu tanah pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Dan rukun yang keempat, tertib. Ulang semula. Rukun tayamum ada 4. Yang pertama, baca niat. Ketika itu kamu letakkan kedua-dua belah tapak tangan ke debu sambil membaca niat. Yang kedua, menyapu debu tanah ke muka. Dan yang ketiga, menyapu debu tanah pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Dan yang keempat, tertib. Rukun tayamum ada 4. Baiklah. Sekarang, mari kita menghafaz niat tayamum dan ertinya. Ikut Ustazah ya. Ini niat ya. Doa untuk tayamum. Nawaitu tayammuma listibahati salati lillahi ta'ala. Sekali lagi. Nawaitu tayammuma listibahati salati lillahi ta'ala. Sekali lagi. Nawaitu tayammuma listibahati salati lillahi ta'ala. Kamu baca niat tadi ketika mana? Kedua-dua belah tapak tangan kamu ada pada debu. Bukakan jari jemari awak. Artinya, sahaja aku bertayamum bagi mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku bertayamum bagi mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Sekali lagi kita baca daripada atas sampai bawah. Nawaitu tayammuma istibahati salati lillahi ta'ala. Sahaja aku bertayamum bagi mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Baiklah. Sekarang kita perhatikan pula apakah syarat-syarat tayamum. Yang pertama, mengetahui masuk waktu solat. Kita tahu dah masuk waktu solat, baru kita bertayamum. Yang kedua, mencari air selepas masuk waktu solat. Mula nak cari air ialah selepas kamu dengar azan, contohnya dah masuk waktu solat, maka barulah kita cari air. Tak jumpa, barulah kita boleh berwudu. Ini dalam masalah ketiadaan air ya. Yang ketiga, menggunakan debu tanah yang suci. Syarat dia mesti debu tanah. Tak boleh debu tepung, tak boleh debu bedak, debu-debu lain tak boleh. Ataupun debu tanah bercampur dengan debu-debu lain pun tak boleh. Dia mesti 100% debu tanah. Dan syaratnya mesti suci. Suci maksudnya bersih, tak ada najis. Yang keempat, menghilangkan najis terlebih dahulu. Contohnya pada pembalut luka kamu, ada nanah, ada darah, itu najis ya. Jadi kita gantikan pembalutnya dulu. Ataupun pada pakaian ada najis. Hilangkan dulu baru kita boleh bertayamum. Yang kelima, menentukan arah kiblat sebelum bertayamum. Kita cari arah kiblat. Kita dah biasa kawasan tu, kawasan rumah kita, takkan kita tak tahu arah kiblat kan kita nak solat. Jadi kita tentukan arah kiblat baru kita bertayamum. Itu syarat-syarat tayamum. Sekarang kita pergi pula apakah sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Yang pertama, sebabnya tiada air. Setelah berusaha mencarinya. Dah masuk waktu kita cari air tadi tak jumpa. Jadi kita dah usaha dah, tiada air juga. Jadi sebab itulah kita bertayamum. Yang kedua, ada air. Ada, tetapi hanya cukup untuk keperluan dan ternakan. Untuk mandi, untuk makan, untuk minum, untuk membasuh, dan juga untuk binatang peliharaan kita. Air cukup untuk itu sahaja. Maka sebab itu kita boleh bertayamum.
Yang ketiga, jarak tempat ada air terlalu jauh. Contoh kita duduk jauh dalam kawasan pedalaman. Nak dapatkan air susah. Jadi kenderaan pun tak ada. Kena jalan kaki jauh. Kalau kita jalan pun habis waktu solat. Maka ketika itu, waktu itu harus, penyebab harus kita bertayamum. Yang keempat, terhalang daripada menggunakan air disebabkan sakit. Atau ada musuh berdekatan tempat air. Kita sakit tadi kan, tak boleh kena air, bertambah teruk. Ataupun nanti menyebabkan penyakit kita takkan sembuh. Ataupun boleh menyebabkan kematian. Maka ketika itu sebab menyebabkan kita boleh bertayamum. Ataupun ada musuh. Kawasan dapatkan air tu ada musuh. Ada haiwan liar yang bahaya. Ataupun musuh-musuh yang kita takuti. Maka haruslah ketika itu kita bertayamum. Dan juga kita terhalang untuk bertayamum sebabkan cuaca terlalu sejuk. Kalau kita mandi juga guna air ataupun kita wuduk juga guna air, akan menyebabkan kematian ataupun menyebabkan penyakit-penyakit yang kronik. Maka ketika itu haruslah hukumnya kita bertayamum. Jadi ini adalah antara sebab kenapa kita harus bertayamum. Jadi penghayatannya yang kita belajar pada hari ini ialah Islam sangat menekankan ibadah dalam kehidupan. Sebab hidup itu adalah satu ibadah. Air adalah ialah alat untuk berwuduk. Salah satu alat untuk berwuduk ialah air. Jika tiada air atau ada keuzuran, maka hendaklah digantikan dengan bertayamum. Jadi rumusannya, tidak ada sebarang alasan untuk tidak solat kerana Allah telah menyediakan pelbagai kemudahan kepada kita. Justeru oleh itu, kita hendaklah menjadi seorang hamba yang bertakwa, hamba yang baik, yang takutkan Allah, yang taat pada perintah Allah. Jadi ini adalah rumusan pembelajaran pada hari ini. Tak boleh wuduk, tak boleh mandi guna air, kita ganti dengan tayamum. Tayamum menggunakan debu tanah yang suci. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.